saya akan membicarakan pasal puasa. Puasa ataupun saumu bermaksud, daripada segi bahasa bermaksud menahan diri. Dan daripada segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum atau melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar siddiq hingga terbenam matahari bersertakan dengan niat. Puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam, iaitu rukun Islam yang ketiga. Setiap detik sepanjang bulan Ramadan adalah sebaik-baik masa dan sebaik-baik hari di atas muka bumi. Allah telah mengurniakan pelbagai kelebihan dalam bulan Ramadan yang tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi umat Islam. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia, bertengkar ataupun bergaduh. Hal ini kerana puasa merupakan media latihan, memupuk latihan kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Secara tidak langsung, amal puasa akan menyuburkan sikap murni dalam diri pelakunya. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa adalah salah satu dari 5 rukun Islam, yang artinya ibadah puasa merupakan tiang penegak Islam dan bernilai tinggi dari segi pahala. Umat Muslim diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kewajipan ini ada dalam dalil nakli, kewajipan puasa Ramadan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Berikutnya adalah dalil puasa wajib dan sunnah yang diambil dalam Al-Quran dan Hadis. Baiklah, dalil puasa wajib menurut Al-Quran disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun dalil puasa wajib menurut hadis adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangunkan di atas 5, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan puasa dalam bulan Ramadan. Baiklah, berikutnya adalah 2 contoh yang saya dapat, iaitu dalil puasa Ashura dan dalil puasa Daud. Puasa Ashura adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh AS dan umatnya sewaktu turun dengan selamat dari kapal yang ditumpanginya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Ashura adalah hari-hari Allah. Maka barang siapa yang ingin berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Dan barang siapa tidak ingin, maka ia boleh meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, seterusnya adalah dalil puasa Daud. Dijelaskan tentang puasa Daud. Rasulullah SAW menjawab ketika ditanya oleh seseorang, bagaimanakah menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari? Beliau menjawab, itu adalah puasanya saudaraku Daud AS. Adapun dalil puasa Daud disebutkan, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Solat yang paling disukai Allah adalah solat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengetahui dalil puasa wajib dan sunnah lebih dalam, diharapkan berpuasa bisa menjadikan bahagian dari keseharian hidup kita sebagai umat Islam. Baiklah, itu sahaja video daripada saya. Saya harap akan dapat memuaskan hati lecturer saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada lecturer saya, iaitu Ustaz Zamani, yang telah banyak memberi ilmu dan mengajar saya selama sependek ini. Baiklah, kalau yang jahat itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf sangat-sangat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbicara mengenai jenis-jenis puasa. Puasa ini terdapat banyak jenis puasa dan ini terbahagi kepada 4, iaitu puasa yang wajib, yang sunat, yang makruh dan yang haram. Puasa yang wajib ini seperti namanya, ianya wajib dilakukan ke atas orang yang memenuhi syarat wajib puasa, iaitu Islam, baligh, berakal dan istita'ah, iaitu mampu.
Terdapat 3 puasa yang wajib dilakukan, iaitu puasa Ramadan, puasa Nazar dan puasa Qada. Baiklah, seterusnya puasa sunat. Puasa sunat ini adalah puasa yang jika dilakukan maka akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan maka tiada apa-apa. Terdapat 6 puasa sunat, iaitu puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis, puasa sunat pada hari Ashura, puasa sunat pada hari Putih, puasa sunat pada hari Arafah, puasa sunat 6 pada bulan Syawal, dan terakhir puasa sunat Nabi Daud, iaitu puasa sunat selang sehari. Yang ketiga, puasa yang makruh, yang jika meninggalkannya akan mendapat pahala. Terdapat 2, iaitu puasa pada hari Jumaat ataupun pada hari Sabtu sahaja, kerana Nabi melarang kerana ianya menyerupai puasa orang-orang musyrikin. Yang kedua, puasa pada sepanjang tahun. Kemudian yang terakhir, puasa yang haram. Yang haram dilakukan oleh umat Islam, jika melakukannya maka akan mendapat dosa. Terdapat 4, iaitu yang pertama, puasa pada hari raya Aidilfitri. Yang kedua, puasa pada hari raya Aidil Adha. Yang ketiga, puasa pada hari Syak. Hari Syak ni adalah 29 Syakban. Yang terakhir iaitu puasa pada hari Tasyrik. Sekian sahaja daripada saya, terima kasih. Terdapat beberapa kajian sains dan ilmu moden berkenaan kelebihan berpuasa. Puasa dapat memberi kesan dan kelebihan dari sudut psikologi. Dengan berpuasa, ianya dapat memberi ketenangan dan kedamaian pada minda. Dipercayai ia berkaitan dengan paras gula dalam darah yang semakin stabil. Semasa berpuasa, kita juga digalakkan memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran. Amalan ini bukan sahaja memberi ketenangan kepada minda dan jiwa, malah dapat meningkatkan keupayaan memori. Dr. Alan Scott, seorang pakar perubatan Amerika Syarikat, melaporkan penyelidikan psikologi membuktikan bahawa puasa mempengaruhi darjah kecerdasan seseorang. Ujian dilakukan terhadap sekumpulan orang yang rajin berpuasa dan sekumpulan orang yang tidak berpuasa. Hasil keputusan menunjukkan bahawa orang yang rajin berpuasa memperoleh skor yang jauh lebih tinggi dalam ujian berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Ketika perut dan usus melakukan proses pencernaan, otak tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini kerana tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada kerja-kerja pengandaman makanan. Sebab itulah apabila kita makan sampai terlalu kenyang, otak kita akan menjadi lemah untuk berfikir dan tubuh pun akan rasa mengantuk dan malas. Ketika berpuasa, tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada otak. Ini menjadikan otak dapat bekerja dengan lancar dan memberi peluang kepada diri kita untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menggunakan mental dan fizikal yang berkesan. Selain itu, puasa juga mendidik jiwa insan untuk berkongsi nikmat dikurniakan dengan memperbanyakkan amalan sedekah yang mampu membersihkan jiwa daripada perasaan sombong. Puasa mampu menyucikan diri daripada sifat masmumah seperti tamak, sombong dan hasad dengki. Apabila seseorang itu berpuasa, ia mampu membersihkan jiwa yang kotor dan secara tidak langsung menedapkan sifat rendah diri terhadap orang lain dalam diri. Puasa juga mendidik jiwa dengan sifat belas ihsan terhadap orang lain yang hidup susah dan kurang bernasib baik. Dengan itu, kita akan merasai penderitaan hidup mereka yang hidup serba kekurangan. Di samping itu, ibadat puasa juga mendidik manusia supaya bersifat sabar, kerana dengan sifat sabarlah kebiasaannya seseorang itu dapat membentuk karakter dan peribadi yang bermutu tinggi dan mampu membentuk sebagai pemimpin yang terkenal yang membawa dirinya ke peringkat yang dimuliakan, dihormati serta dikasihi. Sifat sabar adalah seiring dengan sifat tawakal, kerana orang bertawakal mestilah sabar dalam menghadapi tanggungjawabnya dan meneruskan perjuangannya, juga tenang dalam menjalankan urusannya hingga sampai ke matlamatnya. Dengan berpuasa, emosi kita akan terdidik dan berubah kerana yang lebih stabil dan rasional. Orang yang berpuasa perlu bersabar menunggu waktu berbuka dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sifat pemarah akan berkurang, lebih bersimpati dan memahami perasaan orang lain. Hati jadi lembut dan berbagai-bagai lagi perkara positif berkaitan emosi. Menurut Said Qutb, tujuan puasa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk mencapai ketakwaan. Takwa adalah matlamat agung umat Islam dalam menunaikan ibadah puasa kerana menjunjung perintah Allah. Oleh itu, ilmu fiqh tentang berpuasa ini dipelajari untuk mencapai hakikat puasa yang menghasilkan takwa. Seseorang individu seharusnya sudah memahami erti sebenar puasa, iaitu menahan diri daripada lapar, dahaga, bercakap perkataan yang sia-sia dan hawa nafsu supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Walau bagaimanapun, makna puasa lebih daripada itu, kerana puasa yang dikerjakan haruslah disertai dengan keikhlasan
kesabaran dan mengharap hanya redha Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan sahaja dianggap sebagai amalan agama, tetapi puasa dipercayai menjadi formula untuk membersihkan jiwa dan raga daripada dosa dan penyakit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu bukan tanpa sebab. Puasa memiliki pelbagai hikmah bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hikmahnya bukan sahaja dari aspek kerohanian dan kesihatan, tetapi juga dari aspek psikologi, sosial dan ekonomi. Berdasarkan hikmah dari aspek sosial, kita dapat lihat bahawa puasa menerbitkan nilai kasih sayang, kepedulian atas penderitaan orang lain dan sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, puasa menjadi salah satu amalan ibadah yang mulia di sisi Allah. Sesiapa sahaja yang mengerjakannya dengan ikhlas dan sesuai dengan kehendaknya, maka akan mendapat ganjaran yang besar. Hadis riwayat Ibnu Mandah dalam Amali daripada Ibnu Umar dan Dailami daripada Abdullah bin Aufa bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud diam orang yang berpuasa itu merupakan tasbih, tidurnya pula merupakan ibadah, doanya mustajab dan amalannya digandakan.